Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Okey, so baru dua orang. Ustaz nak minta yang dua orang ni tolong panggilkan kawan-kawan yang lain dulu So Ustaz nak mula dulu. Kalau mula lambat, tunggu dia orang lambat nantilah. Kan lambat ada macam-macam silibus tak habis. Okey. So sementara tunggu kawan-kawan lain, awak tolong ajak dia orang nak masuk. Dan Ustaz teruskan kelas lah. Okey, kita langkaji dulu yang sebelum. Baik, mula-mula sekali yang kita telah belajar pada sebelum ini adalah berkenaan dengan kalam. Okey, kita dah belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan kalam. Okey, dari sudut orang Arab punya bahasa sendirilah, dan dari sudut penulis Muhammad Al-Jurum ni. Okey, beliau berkata bahawa kalam tu adalah lafaz yang bermurakab, yang yang ada, yang berdua dan ke atas, yang memberikan faedah bil wad'i. Okey, dia memberikan faedah bil wad'i, maknanya ada dia punya bahasa yang dipakai. So ada 4 syarat untuk menjadikan dia kalam. Okey, kemudian kita teruskan kepada kalam itu sendiri. Dia, kalau kita tengok dalam kalam tu mesti ada 3 perkara. Yang pertama, dia ada kata nama ataupun dalam bahasa Arab dia isim. Yang kedua, dia ada kata kerja, dalam bahasa Arabnya fi'il. Dan yang ketiga, dia ada huruf, dalam bahasa Arabnya, bahasa Arab lah tu huruf tu. Okey. Jadi isim, fi'il dan juga huruf. Okey, so kita dah tahu apa contoh huruf. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali, dan juga huruf qasam, waw, ba dan juga ta. Kemudian kita dah tahu, kita belajar lepas tu apa dia tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Huruf tak ada tanda. Okey. So kita lah mendalami apa dia tanda isim dan juga tanda fi'il. Okey, tanda isim boleh masuk alif lam, boleh masuk tanwin, boleh masuk huruf khafdi ataupun huruf jar dan sebagainya lah. Okey, itu je kot. Okey, kemudian fi'il dia boleh masuk qad, boleh masuk sin dan saufa, iaitu huruf tanfis nama dia, dan dia juga boleh masuk ta'nis sakinah. Okey, kenapa kita perlu tahu beberapa ciri-ciri isim dan juga fi'il ni? Sebab kita nanti daripada ciri-ciri khas ini kita dapat tahu dia memangnya isim, dia sememangnya fi'il. So dalam bahasa Arab kita memang kena tahu mana satu isim, mana satu fi'il dan sebagainya. Okey, kejap, sementara tu dengar tak? Takut cakap sorang-sorang tak dengar pula. Dengar ke? Dengar. Oh, dengar. Okey. Kawan lain macam mana kawan lain? Yep. Faiz Kazian. Oh, ya ke? Okey. Zulaikha tak boleh masuk. Zulaikha tak boleh masuk? Saya tak boleh masuk. Suruh dia pakai email rasmi. Email rasmi mungkin insya-Allah boleh masuk. Boleh je pakai email tak rasmi. Awak berdua, Wani dengan awak nak pakai email rasmi, boleh masuk. Dia ada masalah kot, masalah wifi ke, masalah apa ke, wallahu alam. Okey. Kalau tak boleh masuk, cuba pakai email rasmi. Tak boleh wallahu alam, tak tahu nak buat apa. Okey. Kemudian kita apa tadi ya? Tak tahu, benda lupa dah. Okey, terus kita masuk pada tajuk i'rab. Pada sebelum ni, pelajaran sebelum ni, kita tahu apa yang dimaksudkan dengan i'rab. Okey. I'rab tu adalah perubahan di hujung kalimah. So kenapa kita belajar nahwu? Sebab kita nak tahu apa perubahan hujung kalimah. Itu je sebenarnya. Itu tujuan kita belajar nahwu. Apa yang kita nak, huruf apa, baris apa yang kita nak baca di hujung kalimah. Contohnya kalau kita tak ada ni, bagi contoh lah. Okey, contoh kalau kita buka kitab Arab sendiri. Contoh kitab Arab mana?
Syarah Mu'allaqat. Ni lah. Kita ambil kitab syarah. Ini kitab Balaghah. Okey, so ini adalah contoh kitab Arab. Okey, ni contohnya. So kenapa kita belajar nahwu? Sebab kita nak tahu, nak baca hujung ni, hujung kalimah dia je sebenarnya. Hujung ni, ni nak baca apa? Baris atas ke, baris bawah ke, baris depan? Ni nak baca apa? Baris atas ke, bawah ke, depan? Ni nak baca apa? Ni nak baca apa? Ni nak baca apa? Hujung tu je. Kita just nak tahu bacaan hujung. Kalau kita nak tahu macam mana baca tengah-tengah ni, lakin ke, wal musyabbah ke, wal musyabbih? Musyabbih ke musyabbah? Al musyabbah wal musyabbah bih ke, al musyabbih wal musyabbih bih? Macam itulah. Kita nak tahu yang tengah-tengah ni. Contoh ni pun maujud ke maujid. Macam itulah kita nak tahu contohnya. Yang tu bukan ilmu nahwu, yang tu adalah ilmu saraf. So kalau nak belajar huruf tengah-tengah tu, kena belajar ilmu yang dinamakan sebagai ilmu saraf. Okay, kena khatam lah. Kena khatam. Kalau lebih kurang, paling kurang pun satu kitab. Untuk nahwu, cuba khatam satu kitab. Untuk saraf, cuba khatam satu kitab. InsyaAllah boleh dapat. Boleh dapat lah yang kita nak baca tu. Kemudian, lepas dah ada ilmu nahwu, dah ada ilmu saraf, macam mana kita nak mantapkan kita punya pembacaan, macam mana kita nak mantapkan kita punya ayat, macam mana kita nak boleh buat ayat yang sedap macam orang Arab buat, macam mana kita nak boleh bercakap dalam bahasa Arab, macam mana kita nak nak biar ilmu yang kita dah belajar, ilmu saraf, ilmu nahwu yang kita dah belajar tu kekal. So caranya kita baca kitab juga. Okay, baca kitab yang mudah, baca kitab kartun lah, komik-komik bahasa Arab yang ada gambar-gambar kan, ataupun kita tengok video bahasa Arab. So itu adalah cara nak mantapkan ilmu. Okey. Baik. So inilah tujuan kita belajar ilmu nahwu. Okey. Kemudian kita masuk pula pada hukum i'rab. Ada marfu', ada mansub, ada makhfud dan juga majzum. Okey, kemudian kita dah belajar apa dia alamatur raf'i. Apa dia tanda-tanda marfu'? Ada berapa banyak ni? Ada dhammah, kemudian ada waw, ada alif dan juga ada nun. Okey, ada 4 lah. Dhammah, waw, alif dan juga nun. Kalau macam ni dengar kot. Lagi dengar. Okey. So tanda-tanda ni kita kena tahulah macam mana tanda ni boleh datang, boleh melekat kepada sesuatu huruf. So nak tahu tanda dhammah ni melekat dekat mana, kita tengoklah dia melekat kat mana. Okey, tanda dhammah ni hanya boleh melekat pada kata nama yang bilangannya satu, pada jamak taksir, jamak muannas salim dan juga fi'il mudhari' yang tidak bercantum dengan apa-apa di akhirnya. Okey. Maksud fi'il mudhari' yang tidak bercantum dengan apa-apa di akhirnya. Apa contoh fi'il mudhari' yang tak bercantum dengan apa-apa di akhirnya? Siapa tahu? Tahu tak apa maksud fi'il mudhari' yang tidak bercantum apa-apa di akhirnya? Okey. Tak tahu lah kot. Tak ada jawab. Okey, kalau tak tahu maksud apa, maksud dia adalah contohnya fi'il yang asli, fi'il mudhari' yang asal adalah huwa dan juga hiya dan juga ana dan juga nahnu. Okey. Huwa, hiya, anta, huwa, hiya, anta dan juga ana, nahnu. Hujung dia baris dhammah. Huwa yaf'alu, hiya taf'alu, anta taf'alu, ana af'alu, nahnu naf'alu. So ada berapa tadi? Ada 4 kan? Ada 5 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Ada 5 yang hujung dia baris depan. Kenapa dikira baris depan? Sebab dia tak bercantum dengan apa-apa. Kalau kita ambil contoh lah fi'il mudhari', kita ambil contoh. Sekejap, ambil pen warna lain. Pen. Okey. Contohnya kenapa tiba-tiba ni? Okey, contoh kalau kita ambil huma.
Okey, fi'il mudhari' huma. Huma adalah yaf'alani. Okey, bila huma yaf'alani, nampak tak dia dah bercantum di hujung dia dengan alif dan juga nun. Okey. Maka huma yaf'alani, dia bukanlah fi'il mudhari' yang tidak dia bukanlah fi'il mudhari' yang tidak bercantum dengan akhirnya itu apa-apa. Dia terkeluar daripada ini. So untuk dhammah ni, tadi yang saya kata hanyalah huwa, ya, anta, lagi apa? Anti ada tambahan hujung dia, ana dan juga nahnu. Yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. So hujungnya semua baris hadapan. Okey. Kemudian tak faham tanya, laju boleh berhentikan. Seterusnya ni jap. Okey, seterusnya waw kita dah belajar. Dalam dhammah juga ada tandanya waw. Ada dua tempat, iaitu pada jamak muzakkar salim dan juga pada asma' al-khamsah. Dan yang ketiga kita telah belajar tanda marfu' iaitu alif. Dia masuk pada kata nama yang dia masuk pada kata nama yang dua. Okey, yang dua, kata nama, bukan kata kerja. Kata nama yang bilangannya dua. Dan yang keempat, tanda marfu' iaitu nun. Nun ni dia masuk hanya pada fi'il mudhari' saja. Okey. Fi'il mudhari' yang mana? Bila dia bercantum dengan dhamir tasniah. Bila dia bercantum dengan dhamir dua, bilangannya dua. Contohnya yaf'alani, taf'alani. Yaf'alani, taf'alani. Dua tu lah. Okey. Ataupun dhamir jamak. Okey, dhamir jamak macam kita dah belajar hari tu. Dhamir jamak ni ada hum, huna, antum dan juga antuna. Tetapi sebenarnya bukan empat ini yang dimaksudkan oleh penulis. Penulis maksudkan dhamir jamak ni sebenarnya hanya dua. Hanya dua sahaja. Apa dia? Okay, yang pertama adalah hum yaf'aluna, dan juga yang kedua adalah antum, iaitu taf'aluna. Hum dan antum. Itu saya tulis hum, antum, hunna dengan antuna. Maknanya hunna dengan antuna ni, sorry lah ya, hunna dengan antuna tak termasuk dalam ini, dalam kata mu'alif ni, dhamir jamak. Okay. So siapa yang ada kitab, tulis dhamir jamak yang dimaksudkan oleh penulis ni adalah hum dan juga antum sahaja. Siapa yang tak ada kitab, buat nota kecil-kecil dekat dalam kertas. Okay. Dan yang seterusnya, apa tanda nun pada fi'il mudhari'? Bila tanda nun ni akan muncul pada fi'il mudhari'? Yang seterusnya inilah, bila ada dhamir muannas mukhatabah. Dhamir muannas mukhatabah kita dah belajar pada dhamir hiya, taf'ali, taf'alina. Ya pula, anti. Okay, anti taf'alina. Yang tu adalah dhamir mukhatabah. Okay. Kemudian kita nak masuk kepada tajuk nasab. So tajuk nasab ni nak belajar apa ni? Kita nak belajar hari ni, insyaAllah kalau sempat kita habiskan, tak sempat kita sambung lah. Tajuk nasab kita nak belajar tentang apa dia tanda nasab. Kita nak belajar secara lebih mendalam tentang tanda nasab. Ni tanda nasab ni ada 4 je. Kalau awak ada tu, ada apa nama dia, ada jadual ni, tengok jadual. Okey, ada 4 sahaja tanda nasab. Okey, yang ada ni dengar tak? Ada 4 orang. Tak apa, tak ramai pun tak apa, yang penting ada. Okey, siapa nak baca? Walin nasbi khamsu alamatin. Wani masuk pertama tadi kan? Okey, Wani baca dulu. Walinasbi khamsin alamatin fathatu wa
والألف والكسرة والياء والحذف نون. Okey, terus. فأما فتحة فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواد: في اسم مفرد وجمع تكسير وفعل مضارع إذا دخل عليه ناسب ولم يتصل بالآخره شيء. Okey, qala mu'allifu rahimahullah, syukran. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid daraini. Amin. Okey, sekarang ni kita nak belajar tentang apa dia tanda nasab dan apakah dia apa nama ni? Apa dia jenis kalimah yang boleh masuk dengan tanda tu. Jenis kalimah tu yang macam mana pula? Okey. Pertama kita dah belajar nau'ul i'rab ataupun mauqi'. Okay, ada dua sama ada kita nak sebut dia. Sekejap. Ni boleh conteng tak? Boleh. Okay, ada dua sama ada kita panggil dia nau'ul i'rab ataupun kita panggil dia mauqi'. Biasa dalam periksa mauqi' lah. Okay. So mauqi' i'rab ni nama mauqi' lah, mubtada', khabar, isim kana, khabar inna, ni nama tempat dia. Nama tempat. So dalam usaha untuk meng-i'rab kita sebut dulu mauqi' ni. Okay, lepas dah sebut mauqi' kita akan sebut hukum. Okay, ni hukum dia. Okay, jap tukar. Okay, hukum ni lah marfu' ataupun mansub ataupun majrur ataupun satu tadi majzum. Okay, yang ketiga adalah tanda, alamat. Yang kita tengah baca ni adalah alamat. Yang ni alamat dia fathah, alif, kasrah, ya, hazfun nun, ni alamat. Tu alamat dia. Dhammah, alif, waw dan juga nun. Yang ni apa ni? Mufrad lah, jamak muannas salim lah, apa semualah, musanna. Okey, dia bukan dalam ni. Mufrad ke jamak ke isim asma' khamsah, dia tak dalam ni. Dia dekat luar. Dia kat luar. Dia hak lain lah. Dia punya, dia lain lah. Dia bukan ni lah. Dia bukan mauqi', dia bukan hukum dan dia bukan tanda. Dia adalah jenis kalimah tu macam mana. Okay. Mubtada' boleh jadi mubtada' tu dalam bentuknya dua. Boleh jadi mubtada' tu lelaki, boleh jadi mubtada' tu perempuan, boleh jadi mubtada' tu pondan. Tak ada. Mana ada pondan. Okay, so ni lah dia jenis-jenis dia ni. Mufrad, jamak muannas salim, dia tiga dan perempuan. Dia jamak taksir, dia fi'il mudhari' yang tak bersambung dengan apa-apa. Ni bilangan dia dua. Dia jamak muzakkar salim iaitu tiga lelaki. Dia asma' khamsah. Dia bukan ni, dia tak termasuk dalam ni. Harapnya faham lah. Okay, bezakan apa beza mauqi', apa beza hukum, apa beza alamat dan apa beza jenis dia ni. Okay. So sekarang ni tanda fathah dia boleh masuk dalam jenis yang mana? Dalam jenis kalimah yang mana? Okay. So kita tengok. Dia boleh masuk pada apa takuna alamatil nasbi fi salah satu mawad fil ismi. Okay. Fil ismi. Kenapa dia ada ni? Tak ada ni, patut kena buang ni. Okay, so direct patutnya fil ismi al-mufradi. Salah cetak. Okey, so yang pertama tanda fathah boleh masuk pada isim mufrad, yang kedua boleh masuk jamak taksir, yang ketiga boleh masuk pada fi'il mudhari' bila masuk katanya nasib walam yatasib bi akhirih syai'un. Okey, yang pertama dia boleh masuk pada isim mufrad. Siapa tahu isim mufrad? Tak ada yang tak tahu kan? Tahu kan isim mufrad? Yang berapa orang kat sini ni. Tahu tak isim mufrad yang mana? Tak ada. Kita tak tahu. Okey, isim mufrad mana tadi masuk? Isim mufrad ni adalah isim mufrad lah kata nama yang bilangannya satu lah. Mufrad tu masuk dia satu. Contohnya apa? Contohnya mu'al limun. Okey, mu'al limun. Jadi kalau awak perhatikan dekat belah atas ni, samalah. Kalau dia marfu',
contoh mu'allimun ni, perkataan yang sama, mu'allimun, bila dia duduk tempat marfu', dia satu, mu'allimun kan, mu'allimun kan seorang lelaki, so dia akan ambil tanda dhammah. Gitu. So ni mu'allimun. Kalau dia mu'allimun, kalimah yang sama, dia duduk tempat mansub. Okay, dia duduk mauqi' i'rab dia mansub. Mauqi' i'rab ni lah. Ni, dia duduk tempat ni lah, mansub ni. Pilihlah mana-mana pun. Yang penting duduk dalam ni. Kalau buat macam ni, dia conteng tak? Tak lah. Okay, elok tu. Contoh dia duduk dekat maf'ulun bih, mangsa. Okay, dia berada dalam keadaan mu'allimun. Contoh kalimah dia mu'allimun. Okay, mu'allimun ni adalah kalimah yang satu. So apa tanda dia? Tanda dia fathah lah. So kat sini contohlah kita buat dia maf'ulun bih. Macam mana nak buat ayat dia jadi maf'ulun bih? Contohnya kita buat Aisyatun. Okay, Aisyatun. Tertekan pula. Contohnya adalah Aisyatun ta'kulu al-aruzza. Okay, so Aisyatun ta'kulu al-aruz. Okay, al-aruz ni tempat dia, tempat i'rab dia adalah dia mangsa kan. Mangsa maksudnya Aisyah makan nasi. Nasi ni adalah benda yang dimakan. Kita belajar dekat sekolah dulu, benda yang dimakan ataupun mangsa kita namakan dalam bahasa Arab sebagai maf'ulun bih. Okay, so maf'ulun bih, bila kita tengok dalam jadual ni, maf'ulun bih duduk kat tempat ni nombor 3, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni hukumnya mansub. Okay, sekarang kita nak tahu apa hujung kalimah ni, nak baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Okay, so al-aruzza ni al-aruz ni kita tahu dia adalah maf'ulun bih. Kenapa? Sebab dia adalah mangsa. So yang tu kena buka tajuk maf'ulun bih lah. Dia mangsa, benda yang dimakan. Segala mangsa memang dia macam tu. Okay, tak segalalah. Okay, kebanyakan dia memang dia macam tu. Dia adalah namanya maf'ulun bih lah. Okay, senang. Okay, so ini kita nak tahu baris apa ni, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. So kita tahu dah dia adalah maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih dia mesti mansub. Okey, lepas dah tahu ni, baru kita tengok jenis bilangan ni. Okey, al-aruz ni bilangan dia adalah 1. Okey, 1. Kata nama yang tak tambah apa-apa di hujung ni, alif nun ke waw nun ke apa ke, dia adalah 1. Melainkan kalau dia jamak taksir, yang tu memang kena hafal. Okey, so al-aruz ini adalah 1. Okey, 1. So dalam ni mana 1 ni? Dalam ni ada ni 2 ni, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, salah asma khamsah, ni bukan asma khamsah, jamak taksir, ni bukan jamak taksir. Okey, so ni adalah mufrad. So bila al-aruz ni adalah mufrad, maka kita kena bagi dia tanda apa ni? Tanda fathah. Maka secara automatik fathah ni datang kan? Cicit tekan dia ni. Okey, so secara automatik secara automatik al-aruzza ini kita bariskan dengan baris atas begini. Yang gitu. Tu sebab kita belajar ilmu nahwu. Okey, harap faham lah. Okey, terus fathah ini baris atas, alif, silap kat sini, isim mufrad, jamak taksir. Mana jamak taksir? Okey, jamak taksir ada. Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang iza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasib bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' iza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasib bihi. Okey, yang ni tak nak ajar lagi. Ini tak nak ajar lagi sebab belum form 5. Okey, akan takut nanti belajar nanti Kang. Tak apalah, nantilah form 5 nanti awak belajar, insya-Allah nanti awak akan usaha nak faham time tu. Sebab time ni biar kita kukuhkan ilmu yang ada dulu. Okey. Tak apa, nanti saya terangkan ni. Kalau awak nak terangkan juga, awak nak tahu juga, personal message dalam WhatsApp, nanti saya terangkan insya-Allah. Okey. So ini adalah tanda bagi fathah. Dalam jadualnya ada 2, dalam buku ni ada 3. Yang 1, yang 3 tu apa? Fi'il mudhari'. So Ustaz tak tulis kat sini fi'il mudhari'. Nantilah tulis.
Nanti saya buat apa tanda fa'il secara khusus insya-Allah. Okey. Seterusnya adalah alif. Alif ni ada belum ada baca. Okey, siapa nak baca? Wa ammal alifu. Kedua tadi siapa datang? Okey, Wawa baca. Wa ammal alifu. وأما الآلف فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Wa ma ashbahu. Wa ma ashbaha. وأشبه ذلك. Okey, tak apa habiskan terus ya. Sampai habisin tengah semua. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في تثنية وجمع. وأما خفض النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Sekejap ni apa ni? Al-kasrah wal ya' wal fathah. Wa amal hasfun. Ni apa ni? Tiba ni al-kasrah tu wal ya' wal fathah. Okey, tak pun kita tahu. Okey. Okey, syukran. Okey, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain. Amin. Okey, seterusnya adalah tanda alif bagi mansub. Dalam jadual kalau kita tengok tanda alif bagi mansub ada satu. Dalam ni alamat nasab pada asmaul khamsah. Betul lah, ada satu juga. Okey, so pada alamat pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah siapa ingat? Pertama apa? Akhun, abun. Hamun kan? Hamun. Zu dan ya, fa, fu. Okey. So 5 ni bila dia duduk tempat mansub dia akan jadi alif. Ni, kita tunjuk contoh. Jap. Kita warna tak? Warna biru pula. Okey. So contoh untuk alif. Okey, asma al-khamsah. Kita buat contoh yang lebih kurang sama. Aisyah takulu al-arus. Ambil lain lah. Sami'ah lah. Okey, Sami'ah. Sami'ah. Siapa yang dengar? Sami'ah ni mendengar. Siapa yang dengar? Kita ambil Sami'ah. Sami'ah Ahmad. Kita letak ayah dia, asma khamsah. Ayah lah, okey, ayah. Okey, kat sini kita nak letak abun. Okey, kalau awak ingat dalam belajar asma al-khamsah, kita mesti ataupun wajib letakkan asma al-khamsah, khusus asma al-khamsah. Wajib letakkan dome satu ataupun kita jadikan dia idhafah. Okey, so awak nak jadikan dia idhafah ke nak jadikan dia dome? Tak tahu mana satu. Okey, saya pilihlah. Okey, dome macam ni. Dome ni nya lah, nya, dia, awak, saya. Okey. So contoh kita nak buat ayat Ahmad mendengar ayahnya. Okey, Ahmad mendengar ayahnya. Okey, so ayahnya ni kita letaknya kat sini. Hu. Okey. Dalam asma al-khamsah dia kata bila kita gunakan asma al-khamsah duduk di tempat mansub. Abun ni mansub lah tempat dia. Sebab dia apa? Sebab dia maf'ulun bih. Dia mangsa. Ahmad mendengar. Dengar siapa? Dengar ayah. Maknanya ayah dia ni yang didengari. So ayah ni dia menjadi mangsa. So dia menjadi maf'ulun bih. Tu nombor 3, maf'ulun bih dekat mauqi' al-i'rab. So maf'ulun bih hukum dia mansub. Okey, kemudian kita nak tahu tanda mana yang dia nak ni. Tanda fathah ke, tanda ya ke, tanda kasrah ke, tanda alif untuk ke abun ni. Okey, so kita tengok dulu abun ni. Abun ni apa jenis kalimah dia? Dia mufrad tak?
abun ni mufrad. Yelah, abun ni seorang, betul. Abun ni memang bilangan dia satu. So nak ambil abun ke? Nak ambil mufrad ni ke? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana abun ni, abun tu sendiri ada nama apa? Ada hukum khusus dia, ada jenis khusus yang telah ditetapkan oleh ahli bahasa Arab, iaitu asma' al-khamsah. Okay, so abun ni dia asma' al-khamsah dan dia seorang. So nak ambil mufrad ke nak ambil asma' khamsah? Kita ambil yang ciri-ciri khas yang ada pada dia. Mufrad banyak, mu'alimun, kursiyun, maktabatun, hasubun, hatifun dan sebagainya. Tapi asma' khamsah ni memang hanya 5. So abun ni dia nak mana? Ambil yang khusus lah, yang dia yang 5 tu. So kita ambil dia asma' khamsah. Okay. So asma' khamsah ni tandanya adalah alif. Jadi kerana dia duduk di tempat maf'ul bih dan hukum dia mansub, maka dia tandanya mesti dengan alif. So macam mana nak buat? Alif dah settle. Ni jawapan dia. So sami'a Ahmad abahu. Siapa tak faham? Faham kot? InsyaAllah. Okey, contoh. Contoh apa nama ni? Asma' khamsah duduk di tempat marfu'. Marfu' ni marfu' lah. Marfu' ni tempat dia ni, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, sebagainya. Okey. Contoh, ustaz nak buat dia duduk di tempat tempat yang senang-senang. Okey. Kita nak buat dia duduk di tempat mubtada lah, senang. Mubtada ni adalah kata nama yang duduk di awal ayat. Okey, so cuba letakkan satu kata nama duduk di awal ayat. Kata nama asma' al-khamsah. Siapa nak bagi cadangan? Kalau bagi cadangan mungkin mana tahu awak boleh faham dengan lebih. Siapa nak bagi cadangan apa dia asma' khamsah yang nak pakai letak di awal? Pakailah apa-apa. Ada contoh? Tak ada. Okey, tak ada macam biasa. Okey. So contohnya kita ambil abun lah. Abun letak di awal. Okey, abun. Tapi macam yang saya kata tadi, kalau asma' khamsah dia kena dia tak boleh duduk sorang-sorang. Dia kena ada pairing dia. Okey. Pairing dia tu awak boleh pilih, sama ada awak nak letak pairing dia sebagai dhamir macam abuhu ke abihi ke humahum ke akumakuna, semua tu lah. Okey, ataupun awak nak pairingkan dia dengan idhafah. Okey, so sekarang ni ustaz nak bagi contoh pairing asma' khamsah dengan idhafah. Okey, awak pernah dengar nama sahabat ni, Abu Hurairah. Okey, mesti pernah dengar Abu Hurairah kan? Okay, so kita pakai Abu Hurairah sebab dia idhafah. Okay, so kat sini kita tulis Abu. Abu belum tahu lagi. Tulis abun dulu. Okay, tulis abun dulu. Sebab dia tak tahu dia sama ada waw ke, alif ke ataupun ya kan. Okay, kemudian tulis Hurairah. Okey, so ni mubtada Abu Hurairah. Kita buat ayat senang je, mubtada dan ada khabar sebelah ni. Khabar dia khabar mufrad. Khabar mufrad lah, khabar yang satu. So khabar satu contohnya Jamilun. Jamilun. Maknanya Abu Hurairah handsome. Okey. Ini mubtada, yang ni khabar. Okey, ni mubtada kan. Abu Hurairah ni duduk tempat mubtada. Mubtada ni mana? Sini. Okey, mubtada hukum dia apa? Hukum dia marfu'. Okey, sekarang ni bila dia kita dah tahu mubtada hukumnya marfu', sekarang ni kita nak tentukan apa dia tanda yang sesuai diletakkan kepada abun ni. Sama ada nak letak domah ke, letak fathah ke, letak kasrah ke, letak alif ke, letak waw ke, letak nun ke, letak apa ke. Okey. Nak tahu tengoklah kat sini. So abun ni adalah asma' khamsah. So dalam ni asma' khamsah duduk di dalam
tempat wow. Nampak? Wow. Oleh yang demikian, Abun ni letak wow. Gitu. Okey, so Abun ni duduk tempat mubtada. Abu Hurairah ni tempatnya mubtada. Dan Ustaz juga dah ajar dalam kelas dua, kadang-kadang satu hukum, satu mauqi' i'rab, satu tempat i'rab tu boleh i'rab dua kali. Okey, Abu Hurairah ni adalah mubtada. Betul tak? Betul. Ni dua-dua ni mubtada. Tapi dalam masa yang sama, macam Ustaz kata tadi, abun, akhun, hamun, fun dan juga zu, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena ada member sebelah. Idhafah lah dia. Okay, sama ada awak nak idhafahkan dia dengan kata nama ataupun nak idhafahkan dia dengan dhamir. So sekarang ni Ustaz dah idhafahkan dia dengan kata nama. Okay, so sebenarnya dia ada dua kalimah, iaitu Abun dan juga Hurairah. So kat sini, ini apa i'rab dia? Yang ni i'rab dia mudhaf. Ni i'rab dia mudhaf. Sorry, sambung ilai. Okay dah. Dalam masa sama, dua ni adalah mubtada. Faham? Araso? Boya? Okey. Faham Harap dia insya-Allah tak faham. Saya faham syarat apa? Saya faham bahasa Korea apa? Araso lah. Lagi. Yalah, araso. Okey. So ini contoh kenapa tiba highlight? Okey, so ini adalah contoh asma' khamsah berada pada tempat marfu'. Yang bawah ni adalah contoh asma' khamsah berada pada tempat mansub. Okey, so inilah fungsi kita belajar ni. So dah tahulah ni taklib. Alif ni menandakan dia adalah mansub. Dia duduk tempat mansub. Lepas tu bila awak tengok ni, ni apa asma' khamsah baris waw lah, tanda dia waw. Ini mesti duduk tempat marfu' ni. So nak tahu dia tempat dekat mana, kenalah kaji ni. Kajilah mubtada ni, khabar ni, nombor satu ni. Faham tak? Tu cara detektif. Seorang detektif mencari tempat i'rab sesuatu kalimah. Okay, so dalam bahasa Arab pun awak boleh jadi detektif. Okay, ni namanya kesan tengok cerita detektif. Memang best lah. Okay, habis untuk alif. Seterusnya, wa ammal kasratu. Okay, dalam mansub dia boleh baris bawah. Kat mana? Pada jamak muannas salim. Ni kasrah pada jamak muannas salim. Okay, apa dia jamak muannas salim? Siapa tahu? Tahu tak? Ke tak ada siapa tahu? Ke tak ada orang ni? Okay, diam ni maksudnya memang tak tahu sungguh kot. Okay, tengok. Saya tulis. Okay, jamak muannas salim. Apakah dia yang dimaksudkan dengan jamak muannas salim? Okay, jamak ni maksud dia 3. Muannas ni maksud dia perempuan. Alhamdulillah. Salim ni maksud dia selamat. So hari tu kita dah belajar jamak boleh ada dua jenis. Satu jamak yang selamat, salim lah nama dia, jamak salim. Yang kedua jamak yang tak selamat. Tak selamat ni maksudnya dia sesat. Dia sesat lah, dia tak ikut formula yang diberikan. Itu namanya jamak taksi. Okay, jamak taksi. So ada dua jamak salim dan jamak taksi. Okay, jamak taksi dia tak ikut formula. Formulanya apa? Inilah formula dia. Ni ke? Ni lah dia.
Kini formula dia. Seorang lelaki tak tambah apa-apa. Kalau 2 lelaki alif nun, kalau 3 lelaki waw nun. Kalau seorang perempuan tambah ta marbutah di hujung. Kalau 2 perempuan tak alif nun, kalau 3 perempuan alif ta. Okey. So jamak yang salim ni adalah jamak yang mengikut ini. Yang mengikut formula ni, maka dia kata jamak yang muannas. So dalam muannas ni, ni golongan muannas, mana yang jamak? Yang ni lah yang highlight warna merah ni. So dia tambah alif ta di hujung. So contoh jamak muannas salim adalah muslimatun. Okey, bagus, muslimatun. Okey, cuba buat ayat muslimatun ni jadi mangsa. Siapa nak buat? Muslimatun jadi mangsa. Siapa buat, dia dapat inilah, dia dapat memperkukuh kefahaman dia. Siapa nak test buat ayat muslimat ni jadi tempat mangsa maf'ulun bih? Kita pakai maf'ulun bih lah. Contoh, banyak lagi boleh pakai, tapi nak pakai maf'ulun bih sebab senang. Ada? Contoh kalimah fa'il yang ada maf'ulun bih. Saya ingat doroba dia ni. Doroba cantik elok pukul. Selain doroba, akala, qara'a, tak boleh mana boleh qara'a muslimat. Okey, ahda lah, pakai ahda. Ahda ni boleh jadi beri. Okey, ahda, yuhdi, uhdi, ahda uhdi, menghadiahkan. Okey, so hadiahkanlah. So kita buatlah Ahmad menghadiahkan muslimat. Okey, so macam mana buat ayat? Ahmad ahda muslimat. Tak nampak beritahu Nampak tak? Nampak? Kecil sangat ke tak? Nampak ke? Hello? Ada orang? Tak ada orang ni? You lost your network connection. Try to connect. Cinta bersama kadang wajahnya gelisah. Hello. Ya. Oh, dengar. Tadi dengar tak? Stop sekejap. Internet kot. Okey. Entah, lupa dah tanya soalan tadi. Okey, ahda Ahmadu muslimah. Okey, sekarang ni kita nak tahu apa dia tanda bagi muslimat ni. Okay, contohlah dia tak tahu apa tanda muslimat ni kan. Okey, baik. Jadi pertama sekali kita kena jadi detektif dululah. Okey, detektif apa yang nak buat? Apa detektif kena buat? Okey, detektif yang pertama dia kena buat, dia kena tahu muslimat ni duduk tempat apa. Dalam i'rab dia duduk dekat mana. Okey, so muslimat ni jadi apa ni? Mangsa. Muslimat tu adalah mangsa, maka dia duduk, mangsa tu maksud dia maf'ulun bih lah. Okey, betul? Kan maf'ulun bih kan? Mana maf'ulun bih ni? Okey, ni maf'ulun bih nombor 3. So bila maf'ulun bih secara automatik dia mansub. Okey. Dan yang ketiga, okey, step yang ketiga kena tahu tanda dia. Okey. Sekarang ni muslimat ni dia isim. Dia isim apa? Mufrad ke, jamak taksir ke, musanna ke, jamak muzakkar salim ke, muannas salim ke, asma khamsah? Okey, bagus. Dia jamak muannas salim. Ya. Okey, so dia jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim ni apa? Kasrah. So secara automatik muslimah tun ke tan ke tin? Muslimatin. Ya, bagus. Muslimatin. Kenapa tanwin bukan muslimati?
Mansub kasrah tu boleh dua. Kasrah tu baris bawah lah maksudnya. Okay, kasrah tu baris bawah. Dia boleh jadi baris bawah satu, dia boleh jadi baris bawah dua. So sekarang ni kita letak dia dua. Kenapa? Kerana tak ada alif dan lam. Tu je sebab dia. Kerana tak ada alif lam, dia jadi muslimatin tanwin. Okay. So itulah contoh bagi jamak muannas salim. Yep. Kalau ada alif lam jadi baris bawah satu. Sebab tak ada alif lam. Ya. Kalau dia ada alif lam secara automatik. Okay, automatik dia akan jadi baris bawah satu. Macam ni. Okay, ahda Ahmadu muslimati. Okay. Siapa nak tanya ni? Kenapa Ahmad bukan tanwin? Sedangkan dia tak ada alif lam. Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Sekejap, dalam ni dia tak. Dalam ni ada. Kenapa Ahmad dia baris depan tak ada tanwin, dalam masa yang sama dia tak ada alif lam? Patutnya dah ada alif lam, dia kena ada tanwin. Sebab dia mamnu' minas sarf. Tu jawapannya. Sebab dia mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi tu apa? Saya tak nak ajar. Form 5 ada. Kalau awak nak tahu mamnu' minas sarfi, awak nak tahu sangat contohnya, okay, awak baca buku. Siapa yang dah dapat, bacalah buku tu. Buku apa nama ni buku tu? Buku Abu Sakinah Tingkatan 5. Awak baca seorang-seorang, awak fahamkan. Okay, dah cuba nak faham, tak dapat faham, tanya Ustaz. Okay, Ustaz akan ajar personal. Boleh, tak ada masalah. Kalau rajin lah. Kalau rasa nak tunggu form 5 dulu pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Biasa kalau orang yang dah memang rajin sungguh ni, memang dia minat sungguh kat Arab tu lah. Biasa kalau orang yang macam ni baru dia sungguh-sungguh rajin. Biasalah tu. Kalau Ustaz memang rajin kat Arab sebab memang minat. Tapi kalau awak tanya rajin tak Ustaz dulu pergi belajar sains, tak beberapa lah. Itulah, tak berapa lah. Contoh lagi lah, Ustaz rajin tak dulu belajar mendalami AdMed? Tak berapa lah. Sebab apa? Sebab kurang minat. So kalau rajin tu pun sebab nak dapatkan A je sebenarnya. Okay. Jangan belajar cara macam tu ya, tak elok. Adik-adik sekalian, jangan buat macam tu. Tak elok. Belajar untuk ilmu, bukan untuk biasa. Astaghfirullahalazim. Okay, ceramah tulis sendiri. Seterusnya, wa ammal ya'u. Okay, yang ni tanda ya. Okay, bila dia jadi ya, alamah lin nasbi fi tathniyati wal jama'i. Okay, jadi dalam fathah, dalam hukum mansub, dia akan mendapat tandanya ya apabila dia tasniyah. Tasniyah ni maksud dia dua, wal jama'i maksud dia jamak, tiga. Tapi ingat, dia bukan semua. Bukan okay, dia dua je dia. Jadi kan, ni ya musanna dan juga jamak muzakkar. Okay, kat sini dia sebut tasniyah wal jamak. Tasniyah ni dua, jamak ni tiga lah. Okay, kalau dua ni memang confirm, tak ada khilaf. Memang semua yang dua, kan? Kata nama, semua kata nama yang dua, okay, semua kata nama yang dua memang dia alif nun hujung dia. Alif nun ataupun ta alif nun. Contoh, muslimani, dua. Muslimun seorang. Kalau dua, muslimani. Okey, contoh kalau kita ambil talibatun, seorang pelajar perempuan. Biar tokok tulisan ni. Okey, contoh talibatun seorang perempuan, kita nak editkan dia dua orang pelajar perempuan. So jadi apa? Talibata ni. Nampak? Dia memang akan pakai ta alif nun. Dia memang akan pakai alif nun. Pakailah apa perkataan lain contohnya. Contohnya Ahmad, awak nak jadikan dua orang Ahmad. Ahmadani, pakai alif nun juga.
Contoh awak nak Fatimah, awak nak jadikan dua orang Fatimah, Fatimatani. Nampak? Dia memang akan pakai alif nun ataupun ta alif nun. So tak ada masalah untuk tasniah. Okey, tapi untuk jamak ni, jamak, okey, seperti mana kita tahu, yang kita dah belajar, jamak ada 3. Jamak muannas salim. Lagi apa? Jamak mudzakkar salim. Satu lagi, jamak taksi. Jamak taksi. Okey. Jadi yang dimaksudkan oleh muallif ni adalah, adakah 3 jamak ni? Jawapannya adalah tidak. Jawapannya dah tertulis dekat sini dalam peta i'rab ni, iaitu jamak muzakkar salim sahaja. Okey, yang ada kitab tolong ni jamak ni tolong tulis bukan 3 tolong tulis bukan 3 jamak, jangan takut keliru. Hanya 1 je yang dimaksudkan, hanya 1, iaitu jamak muzakkar salim sahaja. Okey. Baik, yang ni penting, yang ni Ustaz kena ajar ni, kena tunjuk, sebab ni selalu awak nampak dalam peperiksaan. Sebab tu hatta form 1 dan form 2 Ustaz tak boleh nak ajar benda ni, sebab dia orang belum matang. Belum matang, maksudnya dia belum masuk lagi dia punya waktu dia nak belajar. Okey, so awak kena tahu benda ni, dan awak dah tahu dah sebenarnya, tapi praktikal ramai yang masih lemah, ramai yang tak buat macam ni. Okey, contoh kita nak buat apa ya? Contoh kenapa dia tak boleh gerak? Boleh pun. Okey, contohnya saya nak pakai pakai apa lah? Kalimah yang sesuai. Mungkin pakai ahda jugalah, senang. Okey, kita pakai ahda juga. Okey, so ayat contohnya adalah, besar sikit, ahda Ahmad. Okey, sekarang ni kita pakai, awak nak tasniah ke nak jamak muzakkar salim? Pakai tasniah lah. Kita tunjuk dulu. Okey, kita pakai tasniah dulu. Okey, dua orang muslim, muslimani. Okey. Kemudian cuba tengok peta i'rab ni. Okey, bahagian muslimani ni dia adalah tempat maf'ulun bih. Okey, muslimah ni tadi dia duduk tempat maf'ulun bih. Bila kita tengok dalam ni maf'ulun bih nombor 3, hukum dia mansub. Okey, bila mansub, sekarang ni nak tahu tandanya, tengok kat sini. Okey, persoalan yang nak ditanya, yang nak dilontarkan adalah muslimani ni berada pada tempat mana? Muslimah ni dia duduk kat mana? Mufrad ke, jamak taksir ke, musanna ke, jamak musanna, mana? Siapa tahu? Okey, bagus. Jawapan dia adalah musanna. Okey, musanna tandanya apa? Tanda untuk mansub adalah ya. Jadi siapa yang buat muslimah ni salah. Yang betulnya apa? Yang betulnya adalah ya. Padam. Patutnya jawapan dia adalah mai ni. Muslimai ni. Okey. Itu ni untuk tasniah. Tasniyatun, tasinun, yatamutah, yang bermaksud 2. Okey, sekarang ni kita cuba buat dia 3, iaitu jamak. Kalau 3 jamak ni hanya pakai jamak muzakkar salim dalam mansub ni saja. Okey, dalam mansub ni hanya pakai jamak muzakkar salim. So kita cuba buat contoh jamak muzakkar salim. Okey, buat ayat yang sama. Ahda
Ahmad kalau ramai muslimuna. Okey, muslimuna. Okey, macam biasa kita tahu tempat dia adalah tempat maf'ulun bih. Hukum maf'ulun bih adalah mansub. Bila kita tengok dalam peta i'rab, maf'ulun bih mansub, tanda untuk muslimuna ni adalah jamak muzakkar salim. So dalam ni jamak muzakkar salim dekat mana? Dekat sini, jamak muzakkar salim. So tanda dia mesti dengan ya. Okey, nampak tanda dia mesti dengan ya. So siapa yang buat tandanya waw ni, jawapannya salah. Okey, jawapannya salah. So dia kena padam, dia kena tukar kepada ya. So kat sini tukar ya. Okey, atas dan bawah ejaannya serupa muslimaini. Mim sin lam mim ya nun. Mim sin lam mim ya nun sama. So macam mana orang Arab nak bezakan antara 2 dan 3? Caranya adalah baris ni. Baris sebelum ya nun ni. Ni mim ni lah. Okay, so kalau 2 muslimaini baris atas. Kalau 3 apa? Muslimina. Okay, muslimina. Sebab tu dalam doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Doa apa? Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidiyya warhamhum kama rabbauni shighara wa li jami'il muslimin. Okey, contoh apa merah ni tak nampak sangat. Okey. So dalam doa wa li jami'i al-muslimina. Okey, al-muslimina. So kalau awak tertanya-tanya, kenapa bukan wali jami'il muslimuna? Sebab ramai, kenapa kena guna yanun? Bila nak pakai yanun ni? Okey, nak pakai yanun ni bila nak pakai dia iya, ada 2 tempat. Sama ada dalam keadaan dia mansub. Ini mansub yang musanna dan juga jamak. So dia dengan ya. Satu lagi kat mana? Ni majrur. Ni ya, musanna, jamak, muzakkar, salim, dan dia tambah asma khamsah. Okay, nampak sama musanna dan jamak muzakkar salim. Ni pun sama, musanna, jamak muzakkar salim, dia duduk sama. Tandanya ya, ni pun tandanya ya. Nampak sama. Ada persamaan. Ni atas ni pun sama, ada persamaan. Okay. So bila awak nampak jamak muzakkar salim dan juga musanna, bila dia guna ya, okay, bila dia guna ya nun di hujung ni, boleh jadi 2 keadaan. Sama ada muslimina ni berada dalam keadaan mansub, ataupun muslimina ni berada dalam keadaan majrur. So awak kan detektif. Okay, so fikir-fikirkanlah. So kalau baca Quran depan ni, kalau nampak yanun ke, awak nampak baris depan ke, awak nampak baris atas ke, sekarang ni awak dah boleh fikir dah. Kenapa dia baris atas, kenapa baris depan, kenapa ni. Kalau awak nak pandai kan, nak pandai sungguh bahasa Arab, Ustaz bagi cabaran lah. Awak buka Quran, awak tengok, awak carilah ni contoh-contoh marfu' dengan ada dhammah. So dalam Quran awak carilah mana kalimah-kalimah yang ada dhammah. Awak tentukan dia, hukum dia apa. Dia kalau dhammah memang ni lah tanda dia. Sama ada mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, fa'il, naib fa'il ataupun tawabik. Tawabik ni tak payah susah. Cari yang ni. Kalau ni cabarlah, kalau awak nak betul-betul ingat ilmu nahu ni, cuba. Senang je, cari dhammah, mula cari dhammah dalam Al-Quran, kemudian awak tentukan dia. Dia ni mubtada ke? Dia ni khabar ke? Dia ni isim kana ke? Dia ni khabar inna ke? Dia ni fa'il ke? Dia ni naib fa'il ke? Tentukan. Cari ayat yang senang-senang. Okey, contohlah contoh ni last. Okey, contohnya adalah qul huwallahu ahadun. Dalam Quran kan, qul huwallahu ahadun. Betul tak? Ahadun ke ahadin ke ahadan dalam Quran. Yang awak ingat qul huwallahu ahad je. Tak tahu ahadun ke ahadan ke ahadin. So kalau nak confirmkan balik, tengok surah Al-Ikhlas. Cuba tengok. Nampak?
Tu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Oh, ni ahadun lah. Dhammah. So kalau dhammah, nampak dhammah ni. Kalau dhammah, dia mesti sama ada dia mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, fi'il mudhari' yang tak bersambung dengan hujungnya apa-apa. So ahad ni adalah apa? Oh, ahad ni adalah mufrad. Buat tahu. Okey, ahad ni adalah mufrad. Okey. So sekarang ni tempat dia kat mana? Mubtada ke, khabar ke, isim kana ke, apa ke? Okey. Cuba tengok ni. Ada tak isim kana? Tak ada. Kana tak ada sini. Inna ada tak? Tak ada. Fa'il? Fa'il kena ada fa'il. Mana ada fa'il ni? Kul ni adalah fa'il amar. Kalau fa'il dia kena fa'il madhi ataupun fa'il mudhari' je. Fa'il kena fa'il madhi, fa'il mudhari' je. Fa'il amar tak boleh. Fa'il dia tempat lain. Okey, so naib fa'il kot. Naib fa'il kena ada fa'il madhi ataupun mudhari'. Ni fa'il amar. Tawabi'. Tawabi' ni awak tak belajar. Awak tak tahu. So mubtada dengan khabar lah jawapan dia. Memang betul lah jawab antara mubtada ataupun khabar. So jawapan ahadun ni, qul huwallahu ahadun ni tanwin. Kalau awak ingat Ustaz pernah ajar itu, mubtada duduk di awal ayat, dia ada alif lam. Khabar dia tidak ada alif lam. So ahadun ni tak ada alif lam. So dia adalah khabar. Betul tak jawapan dia khabar? Jawapan dia betul. Nampak tak? Itulah kelebihan kita belajar ilmu Nahu. Dan macam-macam lagi lah sebenarnya kelebihan kita belajar ilmu Nahu ni. Okay, so kita dah sampai kepada penghujung kelas. Dah 10.05 minit. So untuk sesi soal jawab, Ustaz tak nak buka. Kenapa? Sebab awak boleh tanya sendirilah dalam WhatsApp. Ataupun boleh tanya dalam WhatsApp sini, tak ada masalah. Okay, so siapa nak tanya soalan, boleh tanya dalam WhatsApp. Kita berhenti dekat sini. So kita akan sambung wa amma hazfu ni insya-Allah pada minggu hadapan. Okey. Okey, sekian kita tangguh kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan